Okey. Alright, sini ya, Ustazah. Ya, betul. Okey. Okey, Ustazah pula. Hati-hati Ustazah. Hati-hati ni. Okey. Seram. Okey. Okey. Macam ini eh. Ustazah. Macam ni Ustazah, tak stabil dah, roboh dah akhirnya. Tak apa, jangan bimbang. Sebenarnya macam itulah sebuah bangunan, dan kalau kita lihat perbezaan pada satu bangunan yang lagi satu ni, okey, blok-blok ini kalau dia dalam keadaan seimbang, pasti dia akan berdiri teguh dan stabil. Oh, macam tu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Apa khabar murid-murid sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu, insya-Allah. Hari ini kita dah perkenalkan guru kita sebentar tadi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syafiqah? Kau baik, alhamdulillah. Jadi Ustazah Nur Suhaili Sapun merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam daripada Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, apa sebenarnya gimik tadi ni dengan topik kita pada hari ini? Okey, tunggu. Selepas ini Ustazah akan menerangkan tentang topik pada hari ini, iaitu daripada tajuk Wasatiyah. Wasatiyah, itu dia tentang wasatiyah. Tapi apa yang bakal dibincangkan? Sebelum tu, kita nak kenalkan dahulu. Saya difahamkan ada murid-murid bersama yang kita Ustazah pada hari ini. Ya, betul. Siapakah mereka Ustazah? Silakan. Okey, insya-Allah kita akan bersama dengan murid-murid daripada Maktab Tentera Diraja pada hari ini. Okey, dan ini merupakan murid-murid Ustazah. Yang pertama dipersilakan anak dia Wafi untuk perkenalkan diri. Silakan Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 437173, putera Wan Wafi Anas dari company Foxtrot. Laulal wi'am la halakal anam. Baik, itu dia Wafi. Persilakan Ustazah. Okay, seterusnya Ustazah persilakan anak anda Amar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 437160, putra Muhammad Amar bin Muhammad Zari dari company Foxtrot. Fi hifzillah. Sekian, salam perkenalan. Salam perkenalan Amar. Jadi Ustazah, teruskan. Dipersilakan anak anda yang seterusnya, Darwish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 437082, putera Darwish bin Darzuki dari company Delta. Jikalau A+ di kertas, biarlah A+ di jiwa. Baik. Itu dia murid-murid kita pada hari ini daripada Maktab Tentera Diraja. Jadi Ustazah, mungkin tajuk kita Pendidikan Islam tingkatan 4 pada hari ini berkenaan dengan wasatiyah. Mungkin dalam untuk perpaduan menjamin kecemerlangan umat. Jadi Ustazah, persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa khabar anak-anak murid di rumah maupun di talian? InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari, tajuk kita pada hari ini adalah wasatiyah, menjamin kecemerlangan umat. Ini merupakan pelajaran ke-25 daripada bidang akhlak. Murid-murid di rumah maupun di talian bolehlah merujuk kepada buku teks di muka surat 205 sehingga 210. Murid-murid juga bolehlah merujuk e-buku teks daripada laman sesawang sumberku KPM. Ya. Dan Ustazah ingin kongsikan apakah hasil pembelajaran yang akan kita dapati pada hari ini. InsyaAllah Ustazah mengharapkan di akhir siaran nanti murid-murid
Yang pertama, dapat menyatakan maksud wasatiyah dan dalil wasatiyah. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan 4 prinsip wasatiyah beserta contoh. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menerangkan hikmah yang dapat diambil daripada pengamalan wasatiyah dalam kehidupan. Okey, Syafiqah. Ya. Okey, sebenarnya sebelum kita meneruskan lagi pelajaran pada hari ini, Ya. apa kata kita saksikan dahulu satu video pendek yang disediakan oleh pelajar murid daripada MTD juga, iaitu Muhammad Haris Aflah bin Muhammad Azlan. Oh, itu dia. Jadi jom kita saksikan dahulu video yang bakal kita lihat daripada murid Maktab Tentera Diraja. Dipersilakan saksikan. Ini Tuan Rahim. Ini pula Tuan Man. Tuan Rahim ni dia sangat fokus dalam pekerjaannya, iaitu sebagai seorang accountant. Tuan Man pula dia memang bagus tau dalam bidang perguruan. Tengok tu, apa cara mengajar dia memang bersungguh. Tapi kan Tuan Rahim punya level-level fokus ni telah membuatkan dia banyak peroleh kejayaan. Tengok medal-medal dia. Dia pun tahap populariti dia sampai dia nak masuk office pun ambil gambar. Tapi Tuan Rahim ni waktu cuti, waktu masa lapang, dia ni main game ni. Lepas tu Tuan Rahim ni kalau dengar azan memang sensitif betul, terus belah je. Lepas tu tengok tu sampah tu, ya Allah, bukan dia nak buang, dia tengok je. Budak-budak minta bantuan derma tu pun dia, ya Allah, dia mengacah-acah lagi. Memang Tuan Rahim betul. Tapi berbeza pula dengan Tuan Man ni. Tengok sihat tu, buat basikal. Tuan Man ni pun kalau dengar azan dia terus dia solat. Memang usyuk ni. Lepas tu Tuan Man ni memang seorang pemurah. Dia kalau nampak dia tengok, dia bagi tu duit. Bukan RM1, RM100 terus. Memang baik. Alhamdulillah. Jadi, sekian sahaja tentang Tuan Rahim dan Tuan Man tentang kisah kehidupan mereka. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita nak membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 4, dan hari ini tajuknya apa? Wasatiyah, menjamin kecemerlangan umat. Jadi Ustazah, saya yakin murid-murid semuanya tak sabar nak tahu apa yang bakal dijelaskan oleh Ustazah mengenai dengan wasatiyah. Jadi saya persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid di rumah dan di talian, sebelum itu Ustazah ingin peringatkan murid-murid sediakan pen dan kertas untuk mencatat isi-isi penting pelajaran pada hari ini. Okey, baiklah, Ustazah akan teruskan sesi pada hari ini tentang pengertian ataupun maksud dan dalil tuntutan wasatiyah dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, apakah maksud wasatiyah? Wasatiyah ialah pendekatan yang kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, kecemerlangan dalam kehidupan. Dan elemen keempat-empat prinsip ini mestilah disebut dan dinyatakan dalam pengertian wasatiyah. Seterusnya, mengenai dalil
tuntutan pengamalan ataupun pelaksanaan wasatiyah dalam kehidupan. Syafiqah, untuk membaca dalil ini, Ustazah ingin meminta bantuan daripada murid di talian. Boleh ke Syafiqah? Boleh sangat. Itu yang kita mahukan. Jadi, siapa Ustazah nak pilih hari ni? Siapa yang nak cuba? Siapa yang ingin cuba? Saya, Ustazah. Okey, tu dia. Okey, baik. Persilakan. Dipersilakan, Wafi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sadaqallahul azim. Itulah dia tuntutan yang pertama yang diambil potongan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 143 yang membawa maksud. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Daripada dalil ini, dapatlah kita fahami bahawa umat yang terbaik adalah umat yang melakukan sesuatu pilihan yang seimbang dalam kehidupan. Pendekatan yang terbaik adalah umat yang tidak melampaui batas. Baiklah, Syafiqah, kita ada satu lagi dalil. Baik. Dalil yang kedua adalah daripada potongan hadis. Nampaknya Ustazah nak minta bantuan daripada pelajar juga untuk membacakan hadis ini. Baik. Siapa murid-murid yang ingin bantu Ustazah pada kali ini? Siapa nak offer diri? Saya, Ustazah. Okey. Okey, Amir. Baru dapat dengar suara Amir. Okey, dipersilakan Amir. Sayyidina Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa alamu an lan yudkhila ahadukum a'maluhul jannah wa an ahabbal a'mali adwamuha ila Allah wa in qalla." Okey, alhamdulillah. Riwayat Riwayat Al-Bukhari. Bukhari. Ya, betul tu. Okey, terima kasih anak-anak Wafi, anak-anak Amir yang telah sukarela untuk membacakan dalil-dalil ini. Okey, ini adalah daripada riwayat Al-Bukhari. Mafhumnya, lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk ke syurga. Amalan yang paling disukai di sisi Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi jelaslah daripada hadis ini menunjukkan bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah dengan cara kita beristiqamah melakukan sesuatu perbuatan tadi, iaitu dengan secara berterusan. Bukan banyak tapi sekali-sekala. Biarlah bersederhana tetapi berterusan. Itu dia. Macam tu Sederhana dia. tapi berterusan. Ya, betul. Mantap. Okey, Ustazah. Jadi untuk sesi ini Ustazah dah terangkan tentang pengertian dan juga dalil. Apa kata Syafiqah, kita try, kita cuba uji anak murid Ustazah di sini sama ada mereka boleh tak mengingat kembali maksud tadi. Jadi Ustazah nak tanya dengan murid-murid di talian, boleh tak ulangkan semula apakah maksud wasatiyah? Okey, Siapa nak cuba? Saya, Ustazah. Okey, silakan. Okey, persilakan Darwish. Untuk pengetahuan penonton dan rakan-rakan di rumah, wasatiyah bermaksud pendekatan, kesederhanaan, keseimbangan, keadilan dan kecemerlangan dalam kehidupan seharian kita. Okey, terima kasih Darwish. Okey. Sama-sama. Dan ada tak murid-murid yang nak bantu Ustazah? Bagaimana kita nak membina? Kita nak membina kata kunci yang memudahkan rakan-rakan di rumah untuk mengingat maksud wasatiyah. Siapa? Boleh saya cuba, Ustazah? Silakan. Okey, dipersilakan Amar. Pada pendapat saya, Ustazah, kata kunci yang terbaik dan mudah diingati untuk setiap murid di rumah ialah pendekatan 4K dalam kehidupan, di mana 4K tersebut memberi makna kesederhanaan, keseimbangan, kecemerlangan dan keadilan, Ustazah. Baik. Terima kasih Amar. Dan murid-murid, Ustazah telah sediakan gambar yang pertama. Cuba perhatikan gambar ini. Cuba pula kamu bandingkan dengan gambar yang kedua, murid-murid. Baiklah.
pada pandangan anda, adakah murid-murid nampak perbezaan di antara kedua-dua gambar ini? Ya. Ya ataupun tidak? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nampak tak perbezaan? Perbandingan tadi antara dua, perbezaan antara dua gambar tadi. Siapa? Boleh saya cuba lagi, Ustazah? Silakan, Amma. Boleh, dipersilakan Amma. Mumtaz Amma. Gambar yang pertama tadi, Ustazah, menunjukkan kesusahan seseorang tu untuk membawa beban, Ustazah. Okey. Gambar yang kedua pula menunjukkan seorang yang membawa beban, tapi dengan lebih mudah, Ustazah, kerana dia membahagikan beban tu kepada dua-dua belah bahunya, Ustazah. Ya, betul. Terima kasih Amma. Jadi maksudnya di sini dapat tak dikaitkan dengan wasatiyah? Dapat tak dikaitkan gambar tadi dengan wasatiyah? Dapat? Dapat. Dapat ke tak dapat? Jadi sebenarnya Dapat, Ustazah. dapat kan. Sebenarnya di antara dua gambar ni tadi kita nampak gambar yang kedua, orang ini dapat mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan, maka dia telah mengamalkan wasatiyah, wasatiyah untuk memudahkan dia melalui kehidupan dia tadi dengan cemerlang. Baiklah, Baik, jadi Ustazah, apa yang saya boleh dapatkan Ustazah? Betul lah Ustazah, kalau gambar pertama tadi tu kita lihat dia bawa batu besar, berat kan. Jadi mungkin nak lalui kehidupan tu dia agak sukar kan, dan juga mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada diri dia sendiri kan. Jadi saya yakin lepas ni banyak lagi kita nak tahu berkenaan dengan wasatiyah dalam kehidupan kita. Jadi sebelum tu kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM hari ini, membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 mengenai apa? Mengenai wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, banyak ni. Ada banyak makanan Ustazah atas meja ni Ustazah. Macam mana ni Ustazah? Apa sebenarnya kaitan ni Ustazah? Memanglah makanan di sekeliling kita memang banyak. Tetapi kitalah yang perlu membuat pilihan yang terbaik makanan untuk diri kita. Syafiqah nampak hidangan ni? Tersedap ya Ustazah. Hidangan ni Ustazah sediakan khusus untuk Syafiqah. Tapi kalau Ustazah, saya ni nampak macam ni saya kurang makan lah Ustazah. Tak boleh macam tu Syafiqah. Dalam kehidupan kita, kita perlulah memilih makanan yang seimbang untuk kesihatan dan tenaga. Seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, suku separuh. Jadi saya kena makan jugalah yang saya tu. Iya, macam gitu. tu. Jadi sebenarnya Ustazah, makanan ini kena atas meja ni apa kaitan dengan wasatiyah dalam kehidupan? Nak tahu? Ya. Jom kita sambung belajar. Jom. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Seterusnya pada hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran tentang prinsip yang ada dalam wasatiyah. Terdapat 4 prinsip yang ada dalam wasatiyah. Ustazah akan terangkan kepada anak-anak murid semua satu persatu. Sebelum itu, Syafiqah, nampak kita ada piramid makanan. Ya. Cuba Syafiqah lihat apakah makanan sajian yang terletak di bahagian bawah sekali. Saya nampak dekat situ warna hijau Ustazah. Buah-buahan ada, sayur-sayuran pun ada. Kena banyak makan tu nampaknya. Ya, sebab itulah tadi Ustazah sebut Syafiqah kena makan sayur dan buah-buahan yang banyak. Sebab inilah dia sajian yang paling banyak yang kita kena ambil dalam sehari. Kalau hendak dibandingkan dengan makanan dari segi karbohidrat, biji, nasi, kemudian protein dan yang paling kita kena jaga Syafiqah tu yang manis-manis tu.
Ya, manis tu semua kita kena ambil sedikit sahaja. Sikit je. Dan kalau boleh dapat dikurangkan, kan, dielakkan lagi baik. Baik. Seterusnya, ini adalah prinsip yang pertama. Murid-murid, prinsip kesederhanaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan? Kesederhanaan adalah apabila kita dapat melakukan sesuatu, okey, dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. STM. Sempurna, tidak melampaui batas, mematuhi syarat. Daripada konsep kesederhanaan ini lahirlah beberapa konsep lain, iaitu apabila kita melakukan sesuatu perkara, yang pertama sekali, hendaklah kita menunaikan tugas tadi dengan sempurna. Syafiqah, kalaulah kita fahami betul-betul apakah maksud kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan sambil lewa, sebab bersederhana kan. Bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan bersambil lewa, tetapi kita melakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh agar hasil yang dapat dibentuk adalah yang terbaik. Yang kedua, kita melaksanakan amanah sebagai hamba Allah. Kita mengingatkan kembali apakah tugas utama kita di muka bumi ini, iaitu sebagai khalifah, untuk melakukan sesuatu tanggungjawab tadi sebagai peranan yang diamanahkan, yang diwajibkan di atas bahu jemala kita. Dan yang ketiga, mematuhi dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Tidaklah kita melakukan sesuatu perkara tadi hingga melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, Syafiqah, dan anak-anak murid di talian serta di rumah, Ustazah boleh beri satu contoh. Contohnya dalam mengambil wuduk. Dalam mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni disunatkan untuk kita mengambil sebanyak berapa kali, Syafiqah? 3 kali. 3 kali. Tetapi kalaulah mengambil wuduk ini kita buat lebih daripada 3 kali, apakah hukumnya? Hukumnya makruh. Ya, betul tu Syafiqah. Sebab dia hukumnya makruh. menggunakan air Berlebihan. Jadi kita tak mahu macam tu. Biarlah kita melakukan seperti yang ditetapkan, seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Ustazah ingin membacakan satu dalil daripada potongan surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini maksudnya, dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila seseorang tadi berharta, bukanlah dengan bersederhana bermaksud dia perlu membazir. Dalam pada masa yang sama, daripada harta yang ada, bukan pula dia hendak menyimpan harta tadi sehingga menjadi kedekut untuk disedekahkan kepada orang lain. Begitulah yang dimaksudkan dengan konsep kesederhanaan dalam Islam. Baik, kita pergi kepada ciri ataupun prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, murid-murid, adalah mengenai prinsip keseimbangan. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Keseimbangan adalah kita nak memenuhi keperluan rohani, jasmani, akal secara sempurna dalam semua keadaan. Jadi untuk memudahkan kamu mengingat apakah dia keseimbangan? Keseimbangan adalah memenuhi roja. Roja tu apa? Roja tu adalah rohani, jasmani dan akal. Okey, dan apa kata Ustazah nak minta bantuan lah daripada murid Ustazah untuk membacakan konsep yang ada dalam keseimbangan ini. Jadi Ustazah nak mempersilakan mana-mana murid yang sukarela di talian. Okey, siapa yang sukarela? Baik, Ustazah. Silakan Amir. Okey, Amir, dipersilakan Amir. Rohani ialah beribadat dengan sekirahan hati
dan bersungguh-sungguh Okey, hanya jasmani. kepada Allah. Jasmani pula. Jasmani pula ialah memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Akli pula menggunakan akal dengan sebaiknya untuk meningkatkan ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih Amir kerana sukarela. Baiklah, jadi maksud keseimbangan ni pula, apabila kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh meninggalkan mana-mana aspek. Kita kena ambil aspek tadi secara keseluruhan. Contohnya apabila kita memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Bolehlah kita kaitkan dengan induksi tadi, Syafiqah. Okey, apabila kita nak tahu apakah yang telah orang kata telah dicadangkan tadi, pengambilan makanan sajian tadi bertepatan dengan biologi kita. Okey, kalau kita terlebih makan karbohidrat, maka mungkin boleh menjadikan masalah obesiti. Dan kalau kita terlebih makan gula, bukan jadi yang lebih baik ya, tapi jadi pula penyakit yang kita tak ingini, contohnya kencing manis pula. Jadi begitulah jadi kita kena menyeimbangkan apa-apa sahaja keperluan badan, keperluan akal kita, keperluan rohani kita, kita hendaklah melakukannya dengan cara yang seimbang. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Apa maksud keadilan? Adakah keadilan itu bermaksud sama rata? Mari kita belajar. Baiklah murid-murid, keadilan bermaksud kita meletakkan sesuatu yang sesuai dengan suasana dan tempat. Sesuatu yang sesuai suasana tempat. Nampak bagaimana cara nak mengingat? Apa maksud keadilan? Keadilan adalah apabila kita berjaya meletakkan sesuatu yang sesuai pada suasana dan tempatnya. SST. SST. Jadi, Ustazah rasa Ustazah pun nak minta bantuan daripada murid Ustazah secara sukarela untuk menerangkan ataupun membacakan aspek-aspek keadilan. Dipersilakan sukarela anak murid. Baik, siapa yang ingin Saya membaca? nak cuba Ustazah. Okey, dipersilakan Wafi. Antara contoh mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan dari aspek keadilan ialah menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti bersedekah kepada orang yang kurang berkemampuan serta mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Okey, bagus. Mumtaz, Wafi. Baik, jadi itulah dia maksud keadilan. Adakah maksud keadilan sama rata? Tidak. Ya? Keadilan ini mungkin dia bermaksud adalah kita membahagikan sesuai dengan keadaan seseorang. Begitu juga kalau kita lihat pada sistem faraid yang telah diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana di dalam Al-Quran, bagaimana sistem faraid ini setiap bahagian yang telah diperuntukkan tadi berbeza kepada setiap golongan yang berbeza. Betul. Jadi Ustazah, saya tertarik tadi ada Wafi kan sebenarnya tadi, dia cakap tentang sedekah, menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi mungkin Ustazah ada contoh atau penjelasan. Okey, baiklah. Apabila kita bercerita tentang sedekah, begitu juga dengan sedekah. Kalau kita hendak menyampaikan ataupun memberikan sedekah tadi, kita hendaklah pastikan golongan yang berhak menerimanya adalah betul-betul yang berhak. Dan mungkin jumlah yang hendak kita sedekahkan tadi berbeza, bergantung kepada kesukaran sebuah keluarga ataupun seseorang individu tadi. Itu dia, maksudnya taklah terlampau banyak. Kalau ikut juga kemampuan diri kita. Ya, kalau betul. tak mampu, jangan pula bagi semuanya kan. Ya, ikut paling tidak kemampuan tak diri mampu pun kita bagi senyuman, Syafiqah. Itu pun dikira sedekah, betul Ustazah. Ya, okey, baiklah. Seterusnya, Ustazah, boleh Ustazah sama ya? Sila Ustazah. Okey, dan kita pergi kepada prinsip yang terakhir, iaitu prinsip kecemerlangan. Baiklah, prinsip kecemerlangan bermaksud pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik dalam kita hendak melakukan kebaikan atau hendak kita mencegah kemungkaran. Dan kita kena berkeyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk prinsip kecemerlangan, ia menggabungkan tentang dua T di sini, iaitu T terbaik, T teguh.
untuk kita melakukan sesuatu perkara, hendaklah kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Bersederhana itu bukan bermaksud dengan mengamalkan wasatiyah. Kita perlu belajar secara bersederhana, maksudnya kita sentiasa orang kata belajar dengan sambil lewa lah, tidak bersungguh-sungguh. Itu bukan maksudnya. Apabila kita mengamalkan wasatiyah, orang yang mengamalkan wasatiyah akan melakukan sesuatu perkara tadi dalam keadaan yang terbaik. Yang terbaik bermaksud kita melakukan dengan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Begitu juga dalam kita melakukan usaha tadi, kita kena meletakkan pergantungan yang tinggi kepada Allah. Iaitu dengan berkeyakinan teguh kepada Allah bahawa Allah tidak akan menghampakan orang yang berusaha. Begitulah dia tentang kecemerlangan. Dan Ustazah pun nak minta juga sukarela anak murid untuk membacakan ciri-ciri umat cemerlang. Dipersilakan mana-mana pelajar yang sukarela. Silakan murid-murid. Saya Ustazah. Baik, Okey, silakan. baik. Silakan. Yang pertama, ciri-ciri umat yang cemerlang adalah umat yang mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Seterusnya, umat yang melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi. Setelah itu, umat yang menggunakan kekayaan untuk mendapat keredaan Allah. Dan akhir sekali, umat yang melakukan semua tugasan dengan ikhlas. Okey, terima kasih Darwish. Alhamdulillah, Ustazah mendapat barisan anak murid yang sangat orang kata menonjolkan diri. Kerana mereka ni sebenarnya Syafiqah bakal belia-belia yang akan menjadi pemimpin negara akan datang. Betul. Yang mungkin akan orang kata duduk di barisan hadapan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih anak murid yang membantu Ustazah. Baiklah, untuk ciri kecemerlangan. Kecemerlangan ini bermaksud apabila kita melakukan sesuatu bukan untuk menzalimi. Cemerlang tidak bermaksud kita berjaya dengan cara kita menjatuhkan orang lain. Itu bukan caranya. Begitu juga apabila kita katakan kita umat yang cemerlang, maka kita kena melakukan kebaikan, tidak pilih kasih. Melakukan kebaikan kepada semua, memakmurkan bumi, menjaga hubungan alam yang ada di sekeliling kita. Begitu juga dengan haiwan-haiwan. Dan seterusnya, menggunakan kekayaan tadi bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk menunjuk, tetapi menggunakan kekayaan tadi untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan tadi hendaklah kita kongsikan dengan orang lain, sebab dalam rezeki kita ada hak orang lain. Dan seterusnya, yang terakhir, apabila kita melakukan tugasan dengan ikhlas. Jadi kita kena buat perkara tadi semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah pelajari keempat-empat prinsip yang ada dalam wasatiyah. 4K tadi Ustaz kan? 4K tadi kan? 4K, ya betul tadi. Yang macam Amar sebut tadi, cara nak mengingat ni tadi 4K. 4K ni jangan tinggal, ada dalam wasatiyah. Itu dia. Baik, seterusnya Syafiqah, kita ada satu slot untuk menguji minda anak murid kita. Jadi, untuk ini anak-anak murid di rumah juga boleh cuba untuk menjawab, meneka manakah salah satu jawapan yang terbaik. Ini adalah gambar yang telah disediakan, beberapa gambar, dan murid-murid hendaklah suai padankan gambar ini dengan penerangan ataupun prinsip yang paling dekat dengan contoh ni tadi. Jadi, kita mula ya Syafiqah. Saya pun tak sabar ni. Sudah bersedia anak-anak murid di rumah? Anak-anak murid di talian? Boleh Ustazah teruskan? Okey, Very good. Okey, jadi gambar yang pertama, siapa nak mula? Okey, siapa dulu? Saya nak mula Ustazah. Okey, Wafi Mumtaz. Okey, dipersilakan anak anda Wafi. Saya rasa jawapan dia keadilan Ustazah. Keadilan. Sebab kita perlu meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana dan tempat. Ya. Kita tidak boleh melakukan perkara yang ekstrim dan kita tidak boleh melakukan kezaliman. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi betul bermaksud SST. Betul ke Wafi tadi? Kan? Ustazah. SST.
Saya rasa banyak ni markah nak bagi ni. Ya, alamak, terlupa pula Ustazah. Ada bintang untuk Wafi. Baik. Saya letak Ustazah? Ya. Jom saya letak Okey, dulu. jom kita letak dulu bintang Okey. untuk Wafi. Okey, tahniah. Nampak Alright. cantik dekat situ dah ada satu bintang. Betul. Okey. Okey. Jadi betul lah keadilan. Kerana kita tak boleh bersikap ekstrim. Ekstrim ni maksudnya kita terlalu melampaui batas, mempertegakkan orang kata pandangan kita sehingga menidakkan pandangan orang lain, sehingga berlaku pertengkaran. Biarlah kita menggunakan juga prinsip kesederhanaan, iaitu kita tak boleh melampaui batas. Sama juga dalam mementingkan prinsip keadilan tadi, kita kena meletakkan hak kepada yang hak. Begitulah dia. Macam sama juga dengan konsep hablum minan nas Ustazah. Ya, yang betul. mana kita perlu jaga juga hubungan kita dengan manusia. Ya, tak betul. boleh pula kita jaga bahagian agama kita, Tuhan kita, tapi kita tidak menjaga hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas mesti dijaga Seimbang kedua-dua. juga. Ya, kena seimbang juga. Baiklah. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, ada siapa yang nak cuba? Okey, siapa? Cepat dapat Boleh bintang saya ni. cuba Ustazah? Okey, dipersilakan. Siapa tadi? Amar ya? Amar Ustazah. Silakan, Okey, Amar. Amar. Okey, Amar, apa jawapannya? Gambar yang kedua tu menunjukkan penggunaan air yang berlebihan Ustazah. Jadi Okey. saya pasti jawapan dia mesti kesederhanaan. Kesederhanaan. Oh, pasti tu. Ada perkataan pasti. Mesti teringat cerita wuduk tadi ya. Okey, betul Amar. Tahniah. Okey, saya letak bintang Okey, Ustazah. ya, letakkan Okey, bintang. tahniah, Mak. Okey, terima kasih Amar. Betul Jadi air dia tak boleh kita guna berlebihan. Okey, yang ketiga pula, siapa yang nak cuba? Saya Ustazah. Okey, Darwish. Teruskan Darwish. Saya rasa sebab gambar ketiga dia bersukan jadi kecemerlangan Ustazah. Kecemerlangan, anda pasti Darwish? Itu kan jawapan saya Ustazah. Okey, boleh. Saya rasa jawapan, Okey. saya rasa jawapan yang tepat adalah keseimbangan. Ustazah kunci jawapan kamu. Jadi sebenarnya betul. Sebenarnya ini adalah prinsip roja, prinsip roja dalam kehidupan, iaitu kita menyeimbangkan jasmani, rohani dan akal fikiran kita. Jadi untuk kita melakukan keseimbangan dalam diri kita, kita hendaklah bersukan antaranya, menjaga kesihatan. Dan yang terakhir sekali, tak lain tak bukan, terpaksa Ustazah tuju kepada Amar. Boleh ke Amar? Amar pula. Amir yang belum jawab tadi. Sorry. Okey, silakan Amir. Okey, Amir. Saya Ustazah. Jawab. Gambar ketiga tersebut menerangkan tentang seorang yang sedang bersedekah. Jawapan saya tak lain tak bukan kecemerlangan Ustazah. Okey, Baik. kecemerlangan. Sebab tadi Saya letak bintang Ustazah. ya. saya letak bintang Okey. Ustazah. Lupa pula. Darwish tadi satu. Okey. Amir pun sama juga. Okey, itu dia. bagus. Tahniah. Tahniah. Jadi nampaknya Syafiqah, terima kasih ya Amir. Nampaknya Syafiqah, keempat-empat murid tadi dia dah boleh memahami dan menerangkan, memberikan contoh kepada keempat-empat prinsip yang kita Betul. bincangkan. Tetapi kan Syafiqah, ada satu lagi. Saja Ustazah nak uji lagi sebagai pengukuhan. Betul atau tidak murid-murid di rumah dan murid-murid di talian faham apa yang kita pelajari? Baik, ada soalan situasi di sini. Murid-murid, cuba lihat. Okey, kita ada kuis, tandakan betul pada yang betul, salah pada prinsip atau tindakan yang kurang tepat. Baiklah, kita pergi kepada situasi yang pertama. Maisarah merasakan dia perlu mengamalkan tidur lebih 12 jam sehari untuk keseimbangan kerana satu hari ada 24 jam. Ya. Baik, betul ataupun salah murid-murid? Okey. Silakan, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Izinkan saya Ustazah. Okey, dipersilakan Amar. Pada pendapat saya Ustazah, pemahaman Maisarah ni sangat salah Ustazah. Oh, betul tu. Okey, apa dia tu? Kenapa salah? Keseimbangan tidak semestinya kita membahagikan sesuatu perkara itu untuk menjadi seimbang Ustazah. Keseimbangan ni memerlukan kita untuk memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal dalam kehidupan Ustazah. Ya, betul. Jadi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita melakukan keseimbangan yang tepat, tidur yang baik adalah 8 jam saja kan untuk dewasa. Okey, baik, terima kasih. Saya bagi bintang dulu Ustazah. Okey, sebelum terlupa bagi bintang dulu. Baik. Okey. Okey, kita terus pada yang kedua. Adam menaiki motor dengan kelajuan yang maksimum, tetapi masih lagi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Kerana Adam tidak mahu membazir masa dalam perjalanan.
Baik, ada siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya nak cuba Ustazah. Okey, silakan Amir. Darwish. Silakan Amir. Okey, silakan. Amir. Jawapannya betul Ustazah. Betul. Okey. Kerana, Kenapa? Amir, betul? kerana walaupun Adam menaiki motosikal dengan laju, tapi dia tetap mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Okey, baik, betul tu Amir. Saya letak Jadi bintang, Ustazah. betul, bagi dia Satu bintang. bintang lagi untuk Amir. Maafkan Ustazah Amir 2 kali tersasul dengan Amir ni ya. Okey, baik. Jadi Adam ni tadi dia dah buat tindakan yang betul. Maksudnya dia masih memenuhi syarat peraturan. Kadang-kadang kalau 110 di jalan raya dia tetap bawa, tapi orang kata dia bawa 110 betul-betul seperti yang diarahkan. Masih lagi belum melanggar peraturan. Dan situasi yang ketiga, syura. Syura ni dia menipu dalam peperiksaan demi nak membahagiakan kedua ibu bapanya dengan keputusan cemerlang. Betul atau tidak tindakan syura, anak-anak? Saya nak jawab Ustazah. Okey, silakan. Okey, Darwish, dipersilakan. Jawapan dia salah Ustazah. Okey, kenapa salah? Jawapan dia salah sebab syura menggunakan penipuan untuk membahagiakan kedua ibu bapanya. Iaitu niat tidak menghalalkan cara. Okey, itu dia, niat tidak menghalalkan cara. Sebenarnya jawapan semua ni tadi memanglah betul. Memanglah tepat ya Darwish. Tepat jawapan Darwish. Satu Salah. bintang untuk Darwish, Sebab ya. syura ni tadi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas. Sebab bila kita melampaui batas ni tadi, niat dan cara dan kita punya perbuatan hendaklah seiring. Baiklah. Jadi Ustazah, saya yakin murid-murid semuanya dah jawab yang terbaik. Di rumah pun sama, saya rasa dapat jawab dengan yang terbaik. Jadi sebelum tu, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pendekatan wasatiyah sangat penting dalam sesebuah organisasi. Jadual yang padat bagi putra-putra di maktab tentera diraja menuntut agar mereka menguruskan masa dengan baik. Saya yakin modal insan yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan dapat dizahirkan melalui amalan wasatiyah di kalangan putra-putra di maktab tentera diraja. Melalui amalan wasatiyah ini juga putra-putra dapat membina jati diri yang unggul dan menjadi modal insan yang dihasratkan oleh negara pada masa yang akan datang. Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam mengenai apa? Mengenai wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Bersama dengan kami Ustazah Nur Suhaidi pada hari ini. Jadi sebentar tadi Ustazah daripada ketua pengarah yang videonya berkenaan dengan maktab tentera diraja. Saya dengar mereka ni betul-betul tekankan konsep wasatiyah dalam kehidupan. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Tepat sekali Syafiqah. Untuk murid-murid di maktab tentera diraja, mereka memang dipenuhkan, dipadatkan jadual mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Memang ada sahaja aktiviti akademik, motivasi, jati diri, ketenteraan, berkawat dan juga kerohanian untuk mereka. Jadi dengan pengamalan wasatiyah yang berkesan kepada murid-murid maktab tentera diraja, kami mengharapkan matlamat untuk melahirkan individu yang bersahsiah terpuji, unggul dan menjadi model insan yang terbaik. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan semua murid-murid bahkan di maktab tentera diraja, bahkan di luar sana pun menjadi pemimpin di masa hadapan insya-Allah. Okey Ustazah, silakan untuk seterusnya. Ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh pengarah pengajian sebentar tadi, iaitu mengenai hikmah pengamalan wasatiyah dalam kehidupan. Baiklah, terdapat 4 hikmah di sini, iaitu yang pertama, Ustazah menggunakan kata kuncinya syiar Islam. Dengan pengamalan wasatiyah, setiap individu tadi melakukan sesuatu perkara dengan berakhlak mahmudah. Dengan nilai murni ini, maka terbinalah syiar Islam, tertegaknya syiar Islam. Dan seterusnya, pembangunan
Seandainya kestabilan politik dapat ditegakkan, maka pembangunan yang menyeluruh dalam semua aspek dapat dibangunkan, dapat diberikan kepada rakyat, insya-Allah. Dan yang ketiga adalah daripada ekonomi. Ekonomi adalah dengan cara kestabilan ekonomi ini terjadi apabila masyarakat dapat menjana ekonomi yang maju untuk semua masyarakat, maka tiada lagilah istilah rakyat miskin tegar pada sesuatu kawasan atau tempat. Dan yang terakhir mengenai masyarakat, apabila wasatiyah diamalkan, setiap rakyat, setiap penduduk, setiap individu dapat orang kata mengamalkan wasatiyah tadi daripada aspek keadilan, maka tidaklah berlaku jenayah dan masyarakat dapatlah hidup dengan aman dan damai. Maka kita cuba uji murid kita juga, Syafiqah. Apakah dia hikmah wasatiyah dengan kata kunci yang Ustazah dah letakkan di sini. Baik, kita mula dengan kata kunci yang pertama. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, Ustazah. Okey, dipersilakan. Syiar Islam dapat ditegakkan kerana masyarakat mengamalkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, syiar ditegakkan kerana akhlak yang mulia. Terima kasih Wafi, mumtaz. Saya letak satu bintang, Ustazah. Ya, untuk Wafi. okey, letakkan dia bintang. Baik, yang kedua mengenai pembangunan. Apakah dia sebenarnya pembangunan ini? Siapa nak cuba? Siapa nak Saya cuba? nak cuba, Ustazah. Baik, dipersilakan. Pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat dilakukan dalam keadaan politik yang stabil. Baik, betul Darwish. Okey, bagi bintang dekat Darwish. Dan yang ketiga, Satu dipersilakan siapa nak cuba ekonomi? Saya nak cuba, Ustazah. Okey, Amir. Dipersilakan Amir. Ekonomi dapat jana dengan baik kerana berjaya mengelak pembaziran. Bagus Amir. Okey, dan yang terakhir masyarakat. Apa yang berlaku kepada masyarakat? Saya cuba pula, Ustazah. Okey, silakan Amar. Masyarakat akan menjadi lebih aman dan damai, Ustazah, kerana semua orang mencegah diri daripada kezaliman. Ya, betul tu. Okey. Ustazah, saya letak bintang dulu, Ustazah. Ya. Hampir terlupa Okey. Ustazah. Untuk Amir satu. Okey. Untuk Amar satu. Baik. Baik. Okey, baik. Seterusnya, Ustazah nak bertanya kepada anak murid di rumah serta di talian. Agaknya pengamalan wasatiyah ni bagaimana caranya untuk kita memastikan amalan wasatiyah dapat dilakukan. Cara kita nak pupuk terutama kepada murid-murid sebagai pelajar di sekolah. Okey, ada siapa nak cuba? Ada 3 kotak dekat sini. Kotak kuning yang pertama dulu. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Berikan kata kunci dan huraikan. Ustazah nak pilih dulu, Ustazah? Atau siapa nak cuba? Cara nak memupuk sikap wasatiyah. Siapa nak cuba? Kata kunci yang pertama. Saya, Ustazah. Okey, Okey. silakan Wafi. Masa, Ustazah. Masa. Menggunakan masa dengan sebaiknya. Sebagaimana wasiat Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa masa itu sedikit berbanding usaha yang ingin kita lakukan. Okey, jadi jangan sia-siakan masa. Itulah cara nak memupuk wasatiyah. Yang kedua, ada siapa nak cuba kata kunci yang kedua, cara nak pupuk wasatiyah? Saya, Ustazah. Okey, dipersilakan. Sihat, Ustazah. Sihat. Okey. Apa tu yang sihat dia, Darwish? Kita perlu memastikan kesihatan diperoleh bukan sahaja fizikal, malah mental dan rohani juga perlu dirawat dan dijaga. Okey, nak wasatiyah mestilah sihat. Okey, dan yang ketiga? Siapa ni? Saya, Ustazah. Okey Amir. Kata kunci saya ilmu, Ustazah. Ilmu, okey. Kenapa dengan ilmu ni? Kita perlu seimbangkan ilmu, asas yang perlu dikuasai, serta jangan dikesampingkan ilmu ukhrawi. Alhamdulillah. Okey, jadi Semua boleh jawab, Ustazah. Saya bagi bintang ni. Okey. Ustazah pun terlupa ada Okey, saya bintang berikan untuk kepada kamu. Darwish. Sebab kita nak tengok Kepada apa bintang paling banyak nanti. Amir dan juga Wafi saya dah letak tadi. Okey, tahniah. Terima kasih pada anak-anak yang menjawab. Okey. Baiklah, seterusnya kita telah pun mempelajari kesemua apakah dia objektif yang kita nak capai pada hari ini. Okey, jadi untuk itu sebelum Ustazah meneruskan untuk penggulungan Ustazah pada hari ini,
Maka Ustazah nak minta salah seorang murid di talian untuk menggulungkan apa yang telah kamu dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan wakil murid-murid. Saya Ustazah. Okey, dipersilakan Amar. Sebagai kesimpulan, wasatiyah adalah pendekatan 4K iaitu kesederhanaan, keseimbangan, kecemerlangan dan keadilan dalam kehidupan Ustazah. Jadi, saya menyuruh kepada semua, marilah sama-sama kita mempraktikkannya dalam kehidupan supaya memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, terima kasih Amar. Okey, dan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini Ustazah dah terangkan tadi tentang maksud dan dalil. Begitu juga dengan 4 prinsip 4K di sini. Okey, menggunakan kata kunci yang bersesuaian, hikmah, dan yang terakhir sekali kita telah pun mempelajari bagaimanakah cara untuk kita mengamalkan, mengekalkan pengamalan wasatiyah dalam diri kita sendiri. Baiklah ya. Jadi sebelum Ustazah mengakhiri slot pada hari ini, anak-anak murid di rumah dan di talian, ingin Ustazah titipkan nasihat buat kamu. Baiklah murid-murid, dalam hendak kita mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan, hidup kita ini penuh dengan pengorbanan. Kita memerlukan pengorbanan untuk kita dapatkan perjuangan. Dengan perjuangan, kita perlukan ketabahan. Dengan ketabahan, kita memerlukan keyakinan, dan keyakinan menentukan kejayaan. Kejayaan menentukan kebahagiaan. Dan Ustazah ingin mengakhiri dengan serangkap pantun. Semangat yang lemah buanglah jauh. Jiwa yang kecil segera besarkan. Yakin percaya, iman pun teguh. Masa hadapan penuh harapan. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita pada hari ini. Jadi Ustazah, macam mana ni kalau murid-murid nak buat latihan, nak dapatkan kat mana Ustazah? Okey, untuk mendapatkan latihan dan juga bahan-bahan ilmiah, jangan lupa untuk layari laman sesawang Sumberku KPM. Sumberku KPM. Jadi Ustazah, alhamdulillah tentang wasatiyah kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakumullah khairan jazak kepada penjelasan untuk hari ini, dan terima kasih juga kepada murid-murid di Google Meet bahkan di seluruh Malaysia. Mudah-mudahan pendidikan Islam tajuk wasatiyah dalam tangan anda, insya-Allah. Jadi manjada wajada, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasatiyah ummah cemerlang, wasatiyah ummah gemilang, wasatiyah ummah terbilang, wasatiyah ummah seimbang. Hidup seimbang dan sederhana jadi amalan penyeri jiwa. Hidup seimbang dan sederhana jadi amalan penyeri jiwa. Menuju ke arah kebenaran, melintasi jalan perubahan. Dari belenggu kebutuhan yang menghancurkan kehidupan. Penyatuan ummah bertamadu. Didik TV KPM.